Assalamualaikum dan salam Ramadan. Anda bersama saya Hafiz Dawson dan ini pastikan sahih edisi 20 April 2021. Kita mulakan perkembangan terkini operasi Task Force yang sudah pun diumumkan semalam setakat 19 April 2021. Ini infografik yang kami kongsikan kepada anda. Apa yang anda perlu tahu berkenaan dengan mereka yang ingkar arahan SOP setakat semalam, iaitu 196 individu di kompaun 191 dan juga direman ramai 5 orang. Dan Sekatan Jalan Raya ataupun SJR yang sedang berlangsung seluruh negara setakat semalam iaitu 270 SJR seluruh negara dan mungkin bertambah mengikut keperluan semasa. Dan anda dapat saksikan pemeriksaan SOP juga melibatkan 65,634 kawasan, melibatkan restoran, pasaraya, bank, pejabat kerajaan dan banyak lagi yang dinyatakan di infografik berkenaan. Baik, seterusnya kami kongsikan juga kepada anda kawasan-kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan dan juga Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Kita mulakan PKP di Mukim Endau dan Mukim Teriang Mersing Johor berkuat kuasa hari ini sehingga 3 Mei 2021. Sila ambil perhatian terhadap Perintah Kawalan Pergerakan yang telah pun dikenakan di kawasan berkenaan. Dan seterusnya PKPD di Kampung Murnisi, Nabawan, Sabah ditamatkan hari ini 20 April 2021. Baik, semalam 19 April bermulanya program vaksinasi COVID-19 kebangsaan iaitu pada tahap yang kedua atau fasa kedua bermula semalam 19 April dan ini kami kongsikan kepada anda pengoperasian PPV ataupun Pusat Pemberian Vaksin Kompleks Sukan Balik Pulau Pinang. Ini adalah gambaran dan juga situasi yang berlaku semalam di mana fasa kedua sudah pun bermula melibatkan warga emas, golongan OKU dan juga komorbid. Jadi sila semak MySejahtera anda sekiranya anda tergolong dalam fasa kedua untuk menetapkan tarikh temu janji anda. Baik, seterusnya kami kongsikan kenyataan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara berkenaan dengan SOP ibadah haji yang akan berlangsung kelak. Ini susulan lawatan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri baru-baru ini ke Arab Saudi untuk membincangkan berkenaan dengan apakah keputusan yang akan diputuskan oleh pihak Arab Saudi berkenaan dengan ibadah haji yang akan berlangsung pada musim ini, pada tahun ini yang akan diumumkan kelak. Setakat ini Arab Saudi masih belum membuat sebarang keputusan mengenai ibadah haji dan umrah musim ini. Namun syarat terpenting adalah mesti divaksin oleh vaksin COVID-19 kerana sebahagian negara Islam tidak mempunyai sistem pengawasan dan kawalan COVID-19 yang telus dan teratur dan keadaan ini menyebabkan Arab Saudi sangat berhati-hati berkenaan dengan penilaian dan juga penetapan SOP kepada bakal-bakal yang mengerjakan haji dan umrah nanti. Baik, sila beri perhatian berkenaan dengan kita ini dan kita mengharapkan supaya musim umrah dan haji pada tahun ini dapat dikembalikan khususnya rakyat Malaysia yang sudah pun merindui suasana di Mekah Al-Mukarramah. Baik, seterusnya setakat semalam juga ini adalah kluster-kluster aktif dengan kes baru yang dilaporkan oleh KKM. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan semalam oleh KKM berkenaan dengan perkembangan terkini COVID-19. Masih banyak lagi kluster aktif yang melaporkan kes baru. Ini juga menyaksikan peningkatan kes sekitar 2,000 kes bermula 5 hari yang lalu dan dilaporkan hari ini juga kes juga mencatatkan 2,000 lebih kes di mana Sarawak kes tertinggi, Selangor dan diikuti negeri Kelantan. Baik, seterusnya 12 kluster tamat setakat semalam juga. Ini juga merupakan satu perkembangan yang baik untuk kita di mana 12 kluster yang dinyatakan ini sudah pun tamat. Jadi tidak ada kes baru yang dilaporkan di dalam kluster-kluster yang dinyatakan. Antaranya adalah kluster di Kuala Lumpur, Kepong dan Titiwangsa dan ini adalah merupakan kluster-kluster yang penting yang menyumbang banyak kes sebelum ini dan juga sudah pun dilaporkan tamat. Baik, seterusnya ini juga berkenaan dengan vaksinasi iaitu suami isteri boleh dapatkan janji temu suntikan vaksin COVID-19 secara bersama ataupun bersekali. Ini kenyataan yang dikeluarkan oleh YB Khairi Jamaluddin merupakan Menteri
bersama untuk menguruskan vaksinasi COVID-19. Ini adalah penting kerana suami isteri yang juga dikatakan fasa kedua untuk menerima vaksin secara bersama. Ini dikhawatiri mungkin suami mendapat tarikh yang lain dan juga isteri mendapat tarikh yang lain. Jadi anda perlu dapatkan tarikh yang bersama sekiranya perlu dan anda boleh mendapatkannya melalui MyZejahtera ataupun menghubungi vaksinasi COVID-19. Baik, seterusnya kenyataan media Timbalan Ketua Polis Negara berkenaan dengan pergerakan rentas negeri dan juga pematuhan prosedur operasi standard SOP di Bazar Ramadan serta Pasar Malam. Ini adalah kenyataan berikutan sejak 4 hari yang lalu. Usaha-usaha untuk mengekang penularan COVID-19 telah diperketatkan oleh PDRM. Jadi sila beri perhatian kerana hanya dibenarkan bagi tujuan pekerjaan, kecemasan dan kematian, iaitu hanya melibatkan ahli keluarga terdekat sahaja. Siapakah ahli keluarga terdekat? Iaitu ibu bapa, anak dan juga adik-beradik sahaja. Perubatan, pendidikan serta pasangan jarak jauh. Sekiranya perjalanan anda diluruskan, maka perjalanan hanyalah bermula pada hari Isnin hingga hari Khamis sahaja, manakala Jumaat hingga Ahad adalah bergantung kepada 3 faktor, iaitu kecemasan, kematian dan juga pasangan jarak jauh. Itu yang boleh kami kongsikan setakat ini berkenaan dengan pergerakan rentas negeri. Baik, banyak lagi laporan akan menyusul dalam segmen berikutnya. Pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali. Skim Harga Maksimum Musim Perayaan SHMMP Hari Raya Puasa dilaksanakan selama 30 hari bermula Rabu ini hingga 20 Mei ini melibatkan 12 jenis barangan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, skim itu dilaksanakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencacutan 2011 sebagai langkah menyekat kenaikan harga barangan, keperluan semasa Ramadan serta menjelang Aidilfitri. Tempoh kuat kuasa bagi SHMMP Hari Raya Puasa melibatkan 22 hari sebelum perayaan, pada hari perayaan dan 7 hari selepas hari perayaan. 12 barangan yang terlibat membabitkan 4 kategori iaitu ayam, telur ayam, daging dan hasil laut. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan berbincang dengan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi mengeluarkan permit import EP sekiranya kenaikan harga ayam gagal ditangani. Perbincangan akan dilakukan dalam masa terdekat. Timbalan Menteri KPDN HEP Datuk Rosul Wahid berkata, perkara itu akan dilaksanakan sekiranya penternak masih berdegil. Datuk Rosul melakukan tinjauan harga ayam di Pasar Cabang 3 Kuala Terengganu. Beliau berkata kementeriannya akan menetapkan harga shilling dalam masa terdekat membabitkan beberapa komoditi termasuk daging, telur dan minyak. Dalam pada itu, 42 notis telah dikeluarkan kepada pemborong, peternak dan pengeluar di seluruh negara bagi memantau pencatutan harga. Tak boleh katakan dia memang kita lihat memang mereka itu berdegil dengan cuba untuk menanggut air keruh, mengambil kesempatan, maka satu cadangan yang bagus yang boleh kita praktikkan dengan mengeluarkan AP. Sebab bila AP masuk, mana akan berlaku lambakan ayam. Ya, bila lambakan ayam maknanya akan kembali kepada formula supply and demand. Bila ayam banyak, supply lebih, demand akan kurang, maka harga akan murah. Projek Kediaman Perdananan Prima Malaysia Prima yang terberengkalai sebelum ini akan diteruskan semula. Pengurusinya Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim berkata tiada keperluan untuk membatalkan projek itu memandangkan ianya berdaya maju dan boleh dijual segera. Sebahagian projek itu dibina di kawasan tanah berharga tinggi dan dijual pada harga mampu milik. Ia fokus dalam meningkatkan keupayaan golongan M40 untuk memiliki rumah pertama mereka. Setakat bulan Mac 2021, 23,101 unit telah berjaya disiapkan dengan lebih 50% daripadanya terjual.
Malaysia akan menyediakan pelan jangka panjang bagi menghadapi kemungkinan dos ketiga vaksin COVID-19 diperlukan pada masa depan. Bagaimanapun, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairy Jamaluddin berkata, setakat ini belum ada sebarang data klinikal mengenai keperluan dos ketiga. Beliau mengulas kenyataan Ketua Pegawai Eksekutif Pfizer, Albert Bourlia, mengenai kemungkinan dos ketiga diperlukan dalam tempoh setahun. Dalam pada itu, Khairy maklumkan Malaysia akan menerima tambahan 177,840 dos vaksin Pfizer secara berperingkat menerusi 3 siri penghantaran bulan ini. Kita tidak ada apa-apa data lagi berkenaan dengan keperluan untuk ada dos yang ketiga. Namun walaupun Kementerian Kesihatan dan juga CITF, JKDAB kita akan merancang untuk jangka masa panjang. Ada kemungkinan mungkin vaksin ini diperlukan untuk tahun-tahun akan datang. Kita belum tahu lagi. Dalam pada itu, Khairy Jamaluddin menolak dakwaan kononnya Malaysia bertindak perlahan atau lambat dalam urusan pemberian vaksin COVID-19. Buktinya, 1.14 juta dos telah diberikan kepada individu layak daripada keseluruhan 1.55 juta bekalan yang diterima setakat ini. Sehingga kini, 701,812 ribu individu telah menerima dos pertama vaksin COVID-19. Kepada kadar vaksinasi Malaysia, terutamanya kalau kita ambil contoh berbanding dengan negara-negara ASEAN, kita hanya didahului oleh Singapura dan Indonesia dan Cambodia. Yang lain semua, Filipina, Thailand, semua belakang kita. Jadi nak kata kesimpulan kita lembab dan sebagainya, ya saya faham kebesaran rakyat yang sudah daftar masih lagi menunggu, tetapi kita cakap daripada dulu, apabila kita daftar, kita kena tunggu fasa yang kita terlibat. Dalam pada itu, kira-kira 500,000 guru sekolah kerajaan dan swasta di seluruh negara akan diberi keutamaan untuk menerima vaksin COVID-19 pada fasa kedua program imunisasi itu. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan, Khairy Jamaluddin Abu Bakar, berkata keputusan dibuat Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 yang mengambil kira risiko penularan dan kes jangkitan di sekolah. Bagaimanapun, pemberian kepada guru tertakluk kepada bekalan vaksin COVID-19. Bulan April kita akan memberi janji temu kepada golongan tersebut. Setakat hari ini jangkaan kita 110,000, tetapi ini akan meningkat berdasarkan kepada bekalan vaksin yang bakal kita terima. Baik, perkembangan berikutnya. Pusat Data Serantau pertama di Malaysia akan ditubuhkan bagi menyediakan perkhidmatan awam diyakini dengan tahap keselamatan data dan privasi bertaraf dunia. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata penubuhan pusat data oleh Microsoft Corporation itu akan mewujudkan 19,000 peluang pekerjaan termasuk 4,000 yang berkaitan teknologi maklumat IT. Tan Sri Muhyiddin melancarkan inisiatif Microsoft bersama Malaysia di Putrajaya. Beliau berkata menurut Perbadanan Data Antarabangsa, hasil pelaburan pusat data serantau akan memberikan kesan berganda. I'm delighted to welcome Microsoft's long-term commitment to be with Malaysia or bersama Malaysia in empowering Malaysia's inclusive digital economy. Under the Bersama Malaysia initiative, which amounts to at least $1 billion or 4 billion Malaysian ringgit over the next 5 years. This plan will include, firstly, to establish its first data center region in Malaysia, effectively consisting multiple data centers to manage data from various countries. Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia MTDC komited untuk melahirkan lebih ramai pakar dalam industri drone. Ia berikutan keperluan yang semakin meningkat dalam bidang tersebut. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Nur Halim Yunus, buat permulaan pihaknya menjalin kerjasama strategi dengan SG Academy dalam pembangunan kapasiti, latihan dan pembangunan teknologi berkenaan. Keperluan bakat mahir dalam bidang tersebut kini semakin meluas meliputi perkhidmatan penghantaran, pertanian dan penyelenggaraan bangunan tinggi.
Baik, seterusnya. Gempa bumi sederhana bermagnitud 5.9 pada skala Richter melanda luar pantai barat utara Sumatera Indonesia pada 7.58 minit pagi pada Selasa. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, gegaran itu berlaku pada kedudukan 169 km barat daya dari Nias, Indonesia dengan kedalaman 10 km. Bagaimanapun, gempa bumi berkenaan tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Polis Diraja Malaysia PDRM akan memperkasa kawalan sempadan negara menerusi penggunaan teknologi seperti kamera litar tertutup CCTV selain drone di kawasan sempadan Malaysia, Thailand. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Rahim Jaafar berkata, pemasangan CCTV ketika ini sudah dilakukan namun ia terhad seperti di kawasan Padang Besar, Perlis yang jaraknya kira-kira 6 km sahaja. Beliau berkata pihaknya sedang mempertimbangkan bagi meletakkan CCTV di kawasan-kawasan tertentu atau hotspot yang telah dikenal pasti, memandangkan kos untuk meletakkan CCTV di sepanjang kawasan sempadan adalah tinggi. Polis Diraja Malaysia PDRM akan meluluskan pergerakan rentas negeri pada Isnin hingga Khamis sahaja dengan 6 alasan yang dipertimbangkan. Alasan itu melibatkan membabitkan tujuan pekerjaan, kecemasan dan kematian ahli keluarga terdekat, perubatan pendidikan serta menemui pasangan jarak jauh. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akris Sani Abdullah Sani, langkah mengetatkan syarat permohonan itu diambil susulan peningkatan kes baharu positif COVID-19 sejak 4 hari lalu. Katanya, permohonan untuk pergerakan pada hujung minggu tidak akan diluluskan selain hal kecemasan, kematian dan pasangan jarak jauh. Baik, seterusnya. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan dakwaan segelintir pihak bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM memanipulasi jumlah kes positif COVID-19 yang semakin meningkat ketika ini adalah tidak berasas. Beliau berkata isu itu tidak timbul kerana KKM menerima laporan daripada setiap Jabatan Kesihatan Negeri mengenai kes COVID-19 di lokasi masing-masing setiap hari. Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dalam kenyataannya berkata isu Rohingya di Myanmar harus ditangani dengan bijak untuk elakkan kebanjiran pelarian di Malaysia dan negara-negara jiran. Tambah beliau, Islamofobia membimbangkan kerana umat Islam menghadapi fitnah dan prasangka berterusan. Semua tadika dan taska yang berada dalam zon merah di Sarawak diarahkan ditutup selama 14 hari berkuat kuasa hari ini. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Negeri, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, arahan itu susulan pengumuman Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg yang mengarahkan penutupan semua sekolah dalam zon merah selama 2 minggu. Ekoran peningkatan kes jangkitan baharu COVID-19. Penutupan pusat penjagaan kanak-kanak dalam zon merah itu melibatkan masing-masing 2,518 tadika dan 213 taska. Kerja-kerja pengalihan kren ganti dan rosak konkrit terlibat dalam insiden yang berlaku di Lebuh Raya Suka baru-baru ini sudah pun selesai semalam. Masa yang diambil selama 2 minggu itu telah pun berjaya dan dialihkan. Ini adalah disebabkan oleh berlakunya runtuhan yang telah pun menyebabkan kemalangan jiwa pekerja berkenaan. Baik, pastikan saya berehat sekali lagi. Kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali. Bicara naratif pada malam ini akan bersiaran seperti biasa, transformasi penjaja dan peniaga kecil menerusi pendigitalan bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEK pada malam ini bermula jam 9 malam.
Semakan panggilan dokumentasi pengambilan khas bukan Bumi Putra jawatan Constable Polis Grade YA1 bagi lelaki dan wanita pada tahun 2021 iaitu pada 21 April hingga 30 April 2021. Anda boleh melayari laman web yang tertera di kaca TV anda. Dan seterusnya kami kongsikan kepada anda kadar zakat fitrah mengikut negeri bagi tahun 2021 seperti yang tertera, antaranya Perlis RM7, Pulau Pinang RM7, RM12 dan RM16, Kedah RM7, RM14 dan RM21. Dan seperti mana yang tertera, anda juga boleh ke Malaysian Government Call Center untuk mendapatkan maklumat lanjut. Baik, seterusnya mohon segera untuk pakej bantuan kerajaan untuk PKS seperti mana yang tertera di kaca TV anda. Ini adalah panduan-panduan yang telah pun disediakan untuk anda bagi memohon pakej bantuan kerajaan untuk PKS. Baik, seterusnya VOD RTM Klik terma dan syarat serta peraduan-peraduan yang tertera di kaca TV anda. Ini adalah syarat-syarat dan juga terma yang telah pun ditetapkan oleh pihak RTM. Anda boleh menyertai pertandingan dan juga soalan kuis yang tertera yang sepanjang dipaparkan di kaca TV anda untuk memenangi hadiah-hadiah menarik. Baik, seterusnya untuk pengetahuan anda, RTM Mobile sudah pun dimuat ataupun dikemas kini kepada RTM Klik. Anda boleh muat turun RTM Klik untuk menikmati siaran TV, radio dan juga video on demand hanya di telefon pintar anda. Dan setelah anda muat turun aplikasi berkenaan, anda juga boleh menonton TV6, satu lagi saluran baru yang diperkenalkan oleh RTM untuk mengembalikan nostalgia anda. Dan akhir sekali kami ingin ingatkan sekali lagi kepada anda untuk mematuhi SOP Bazar Ramadan dan juga Aidilfitri yang dikawal oleh DBKL, PBT, Rela dan penganjur. Dan seterusnya tumpuan kepada laluan masuk, keluar dan juga permiter serta pembersihan dan nyahkuman dilakukan setiap hari. Baik, hebahan tadi mengakhiri pastikan sahih edisi hari ini. Terus berada pada keadaan selamat dan juga jaga diri anda kerana COVID-19 sudah berada dalam komuniti kita. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.